Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, bersua kembali pada hari yang berbahagia ini, hari Sabtu 17 Syawal 1442 Hijrah, bersamaan 29 Mei 2021 Masihi. Moga-moga pertemuan kita dirahmati Allah, diberkati Allah jua hendaknya. Ayat 97 surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman linnas wasyahral harama wal hadiya wal qala'id dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Artinya, Allah jualah yang telah menjadikan Ka'bah yang terletak di tengah-tengah Al-Masjidul Haram, yang mana terletak di tengah-tengah tanah haram. Untuk apa? Untuk membangunkan jiwa raga umat manusia. Begitu jualah Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bulan-bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Untuk apa? Untuk membangunkan jiwa dan raga umat manusia. Begitu jualah Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan binatang-binatang hadiah, yakni jemaah haji yang menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu'. Begitu juga dengan cara qiran, mereka itu akan menghadiahkan binatang-binatang untuk fakir miskin. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan binatang-binatang yang hendak dikorban. Sebelum dikorban, binatang itu dijinakkan dengan letakkan kalungan-kalungan tali di lehernya. Untuk apa? Kesemuanya itu untuk membangunkan jiwa dan raga umat manusia, supaya kamu, wahai umat manusia, mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Masalah yang menimpa di bumi, kes skandal yang terus menular di muka bumi, Allah jua yang maha mengetahui. Dan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ayat 97 surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan 4 bentuk ibadah bertujuan membangunkan jiwa dan raga umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apakah 4 bentuk ibadah itu? Ya, ibadah haji dan ibadah umrah, yang mana dilaksanakan di tengah-tengah tanah haram Makkah. Di situlah terletaknya Al-Masjidul Haram, dan di tengah-tengah Al-Masjidul Haram itu
terbenalah Kaabah untuk membangunkan jiwa dan raga umat manusia. Menjelaskan bahawa ibadah haji dan ibadah umrah itu bertujuan membangunkan jiwa dan raga umat manusia. Begitu juga ibadah yang dikerjakan di bulan haram, terutamanya ibadah haji yang dilaksanakan di dalam bulan haram untuk membangunkan jiwa dan raga umat manusia. Begitu juga satu ibadah yang disebut dengan nama dam tamattu', dam qiran, ibadah haji yang dikerjakan secara tamattu', secara qiran. Maka ada di situ tuntutan memberikan hadiah. Hadiah merupakan binatang yang disembelih dan dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Untuk apa? Membangunkan jiwa dan raga umat manusia. Mereka yang mengerjakan haji secara tamattu', mereka yang melaksanakan haji secara qiran itu dengan memberi binatang hadiah, menyembelih binatang hadiah, dagingnya diberikan kepada fakir miskin, akan membangunkan jiwa dan raga jemaah haji yang mengerjakan secara tamattu' dan secara qiran. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga pelaksanaan ibadah korban, yang mana ibadah korban ini ditentukan jenis binatangnya, dan binatang itu terlebih dahulu dijinakkan dengan diletakkan al-qala'id, kalungan-kalungan tali di leher binatang yang akan dikorban, supaya binatangnya dikorbankan itu jinak, mudah disembelih, darahnya keluar, maka dagingnya ranum untuk diagihkan binatang. Daging binatang korban itu, daging itu disedekahkan kepada fakir miskin, kemudian daging itu dihebahkan kepada orang kebanyakan, maka daging itu juga boleh dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya. Istimewanya ibadah korban, nilai daging korban itu ada nilai sedekah, ada nilai hebah, ada nilai hadiah. Untuk apa? Kesemuanya itu untuk membangunkan jiwa dan raga orang yang menjalani ibadah korban. Jelas 4 bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan. 4 bentuk ibadah ini bertujuan qiyaman linnas, membangunkan jiwa dan raga umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi Asy-Syafi'i wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, menjelaskan lagi yang dimaksudkan dengan qiyaman linnas, membangunkan jiwa dan raga manusia itu, iaitu membangunkan 2 nilai, nilai agama dan nilai keduniaan. Maka 4 bentuk ibadah tadi merupakan ibadah untuk membangunkan 2 nilai, nilai agama dan nilai keduniaan. Maka di situ adanya pembangunan rohani dan pembangunan jasmani. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, seperti pelaksanaan ibadah haji, begitu juga ibadah umrah, ada di situ nilai pembangunan rohani dan pembangunan jasmani. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menjelaskan lagi membangunkan jiwa dan raga, iaitu membangunkan nilai-nilai kerohanian,
Maka ada di situ 3 nilai yang istimewa. Yang pertama, khatul khataya. Orang yang mengerjakan ibadah haji, orang yang mengerjakan ibadah umrah, di mana dia mengerjakannya? Dia mengerjakannya di tanah haram. Bila? Untuk ibadah haji dilaksanakan di bulan haram. Fikirkan, ibadah haji dilaksanakan di tanah haram, di bulan haram. Tanah haram, tanah yang ditentukan. Bukan semua penempatan di muka bumi ini tanahnya haram. Kebanyakannya tanahnya halal. Ya, nilai yang dimaksudkan. Begitu juga 12 bulan setahun, hanya 3 bulan sahaja bulan pelaksanaan ibadah haji, daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan akan berakhirlah pada bulan Muharram. Jemaah haji sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam pada bulan Zulqa'dah, yang kita sebut Zulqa'dah, Qa'adah, membawa erti jemaah haji mencari penempatan yang sesuai untuk berulang alik daripada penempatannya di tanah haram Mekah ke Al-Masjidul Haram, yang mana di tengah-tengahnya tersergam Ka'bah Baitullahil Haram. Dan dalam bulan Zulqa'dah itu jemaah haji membuat persiapan dan persediaan penempatan yang bakal diredah nanti. Arafah tanah halal, Muzdalifah tanah haram, Mina tanah haram. Semuanya ada nilai yang perlu difahami. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ibadah haji, ibadah yang dilaksanakan di bulan haram yang ditentukan, di tanah haram, dan di tengah-tengah tanah haram itu adanya Al-Masjidul Haram, dan di tengah-tengah Al-Masjidil Haram itu adalah Ka'bah Baitullahil Atiq. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, dengan melaksanakan ibadah haji itu dapat membangunkan jiwa dan raga, dapat di situ membangunkan nilai-nilai kerohanian, berguguran dosa, raf'ud darajat, menaikkan darjat seorang hamba di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan kasratul karamat, meraih pelbagai anugerah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 nilai kerohanian: pengguguran dosa, menaikkan darjat seseorang hamba di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, meraih pelbagai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu nilai yang perlu difahami. Maksud daripada qiyaman linnas, membangunkan jiwa dan raga umat manusia, membangunkan nilai-nilai kerohanian. Bukan semata-mata mengerjakan ibadah haji, ia menagih nama haji dan hajjah. Dengan nama haji dan hajjah mudah mendapat projek dan sebagainya. Bukan kerana menagih untuk menjadi petugas tabung haji, bukan. Tetapi fahamilah, qiyaman linnas, membangunkan jiwa dan raga, membangunkan nilai-nilai kerohanian. Begitu juga membangunkan nilai-nilai al-ma'isyah yang disebut oleh Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, 800 tahun yang lalu, dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, iaitu islahul ma'isyah, memperbaiki dan memulihkan kehidupan. Ya, apabila kita terpilih diberi kota mengerjakan ibadah haji, bergembira kerana kita terpilih menjadi tetamu Allah. Tetamu Allah ada maksud, ada tujuan. Islahul ma'isyah, memperbaiki dan memulihkan kehidupan. Kenapa? Kerana kita berdepan dengan fasadul ma'isyah. Berdepan dengan fasadul ma'isyah, kerosakan kehidupan,
angkara wabak. Wabak bahasa Arab. Wabak membawa erti huru hara. Huru hara kita dibuatnya. Ya, walaupun baru setahun setengah. Nanti 18 Mac 2022 cukuplah 2 tahun. Baru setahun lebih ni sahaja pun dah huru hara ekonominya. Bayangkan siapa yang akan memulihkan? Ya, fasadul ma'isyah, kerosakan kehidupan. Ya, kita diberi tugas untuk islahul ma'isyah, memperbaiki dan membina semula kehidupan yang dah rosak ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 97 surah Al-Maidah bahawa Allah jua yang maha mengetahui. Zalika li ta'lamu. Yang demikian itu supaya kamu hai manusia mengetahui. Annallaha ya'lamu, bahawasanya Allah jualah yang maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa masalah di bumi sekarang ni yang tak selesai? Manusia hanya sekadar try and error, error sahaja. Ya, Allah yang mengetahui, Allah yang maha mengetahui. Zalika li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa annallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Ya, moga-moga tahun ini negara Malaysia terpilih juga. Saya baru dihubungi oleh si usaha peribadi, Menteri Agama. Ya, harapan saya Malaysia dapatlah juga menghantar jemaah haji. Bukan tagihkan nama haji dan hajjah, tapi fahamilah ayat 97 surah Al-Maidah. Allah sahaja yang maha mengetahui apa yang berlaku di muka bumi, masalahnya dan bagaimana masalah itu. Ya, Allah jua yang dapat tangani. Apakah kemampuan manusia kini? Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, fahami, Allah dah jelaskan segala-galanya. Ayat 97 surah Al-Maidah. Moga-moga apabila ada di kalangan kita terpilih sebagai tetamu Allah, amat bersyukur. Min kulli fajjin amik, Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain. Kerana ibadah haji itu menjemput semua umat Islam daripada seluruh pelosok dunia datang, memastikan bahawa berhimpun sama-sama tawaf, sama-sama berdoa, ya, sama-sama meraih, di mana Allah jua yang akan memulihkan keadaan yang telah merosakkan kehidupan. Kita sedia maklum, wabak ini merupakan keracunan udara beracun. Ya, keracunan tanah beracun. Keracunan air beracun. Itu makna ta'un. Ya, keracunan udara, keracunan tanah, keracunan air. Sebab itu ramai yang hairan. Dia tak ke mana, tapi tetap juga diserang dengan coronavirus. Apapun, moga-moga saya akan jelaskan lagi untuk pertemuan akan datang. Ayat 97 surah Al-Maidah. Sehingga bersua kembali, salah silap mohon jutaan kemaafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.